wabarakatuh dan salam sejahtera kepada geng-geng entiti pakar kita. Jadi pagi ini saya ingin share sesuatu berkenaan dengan yang dikeutarakan oleh rakan kita baru ini, iaitu berkenaan dengan signal interpretation for ultrasonic testing flaw detection lah. Okay. Sebelum itu saya ingin maklumkan bahawa apa yang saya sampaikan ini adalah berdasarkan pengalaman saya sebagai pengajar, di mana semasa dalam sesi mengajar ni kami menggunakan sampel yang diperbuat daripada Sonus inspection, di mana Sonus inspection ni kalau kita kenali ia adalah pembuat sampel untuk ultrasonik yang boleh dikatakan yang tersohor di dunia ni lah. So, kebanyakan defek-defek yang diorang buat ni adalah menyamai defek-defek yang berada dalam lapangan lah. Jadi, okay, kita back to the topic, iaitu berkenaan dengan flaw detection. Yang pertama adalah perlu kita fahami bahawa crack adalah sejenis planar type defect. Okay. Kemudian slack inclusion adalah sejenis volumetric type defect. Okay. Planar type defect ni sebenarnya adalah sejenis defect yang memanjang. Dia punya lebar tak tinggi tapi dia lebih kepada panjang. Kalau volumetric ini dia punya panjang lebar tu memainkan faktor. Jadi ia berbentuk seumpama volume punya view dia. So, bagaimana untuk kita differentiate, how to differentiate daripada UT signal, kita boleh buat melalui, saya simpulkan kepada 3 cara. Iaitu yang pertama berkenaan dengan kita melihat kepada signal, bentuk signal pada A scan signal kita. Dan yang kedua adalah berkenaan dengan dynamic signal. Dynamic signal, bagaimana pergerakan signal relation dengan probe movement kita. Kemudian yang ketiga berdasarkan kepada plotting, bagaimana kita plot signal-signal yang kita dapat ataupun point reflector yang kita terima yang dikategorikan sebagai relevant, kita plot pada plotting system kita dan kita akan dapat gambaran jenis defect apa yang ada. Okey, saya akan terangkan satu persatu berdasarkan kepada 3 benda ini. Iaitu yang pertama berkenaan dengan yang pertama tadi, iaitu look at the signal shape, iaitu overally bagaimana kita melihat kepada bentuk signal yang terbentuk. Okey, umumnya kalau slack ini dia pun berbanding dengan crack, kita melihat kepada basement kepada signal yang naik. Then normally biasanya crack dia punya kaki itu lebih besar berbanding dengan yang slack inclusion. Itu kita compare dari segi basement punya signal. Okay, basement signal yang muncul ini. Okay, usually crack ini kan dia planar. Bila dia planar dia lebih kepada defect yang memanjang. Kalau slack ini dia volumetric, dia defect yang tidak memanjang. Normally dia membentuk resi padu, jadi dia tidak berapa panjang. So kita akan nampak beza di situ, crack dengan slack di sini. Okey, kita mengandaikan crack sebagai defect yang panjang kerana ia adalah planar-like defect. Begitu juga slack inclusion, kita andaikan slack defect yang lebih kecil dari segi size berbanding crack kerana ia adalah volumetric type defect. Okey. Ini berdasarkan kepada basement signal lah. Kita tengok bentuk basement signal. Okay, itu overall macam mana kita investigate. Yang kedua adalah berkenaan dengan signal investigate signal ecodynamic. Signal ecodynamic ini adalah bentuk pergerakan signal yang relation dengan dua kaedah pergerakan dalam UT, iaitu kita panggil sebagai orbital scan dengan survival scan.
orbital scan adalah seperti gambaran ini. Ini adalah orbital scan. And then swivel scan adalah fixed point. Perut kita tidak bergerak tetapi kita pulah perut kita kiri dan kanan, iaitu merujuk pada swivel scanning. Okey. Jika kita melihat kepada crack, untuk crack, bila kita melakukan orbital scan terhadap defect bernama crack, kita akan nampak signal itu akan rapidly disappear. Okay, rapidly disappear apabila kita orbital kepada defect crack itu sendiri. Dan kita akan melihat signal itu menjadi lebih cepat dia drop pada skrin A scan kita. Okay. Tetapi apabila crack tersebut kita tukar kepada kaedah scan, iaitu kita cuba buat survival scan on crack yang kita dapat tadi itu, kita akan dapat signal yang masih kekal. Maksudnya kita akan nampak signal yang kita naik masa kita jumpa crack tadi itu masih lagi tidak berganjak dari segi amplitude. Kalau berganjak pun mungkin sedikit sahaja penurunan amplitude berlaku. So biasanya kalau crack ni, kalau kita orbital dia, mostly signal tu dia akan drop, hilang. Okey. Kerana apa? Cuba lihat kepada direction ini. Okey. Kalau kita tembak dia tengah-tengah, kita assume crack ni kita tembak dia tengah. Bila kita tembak dekat tengah, kita scan dia dekat tengah, dia akan direct kena. Bila direct kena, sini merupakan posisi di mana amplitude signal paling tinggi. So, bila kita swivel dia, switch ke kanan, sound sudah bergerak pada jarak sudut. So, bila bergerak pada jarak sudut, sound itu maybe dia reflect. Some of the signal maybe akan receive balik dan some of the signal akan lost. Dan mostly kalau crack itu di kepermukaan yang tidak terlampau kasar, signal dia mungkin lost sini apabila perut kita berada pada position ni. That's why bila kita pulah dia melalui orbital, signal dia akan hilang. Bagi porosity, bila kita swivel dia akan hilang. Okay, sorry. Ya, bila kita swivel dia akan hilang. Selalunya bila swivel pada slight defect, signal akan drop ataupun lost. Dia terbalik kepada yang crack tadi. Tapi bila kita orbital, bila kita orbital dilakukan, signal slag akan kekal kelihatan. Kerana apa? Bila orbital, kita orbitkan slag itu bermaksud kita tembak dia mengelilingi body dia, kerana dia adalah volumetric defect. So bila kita berada pada posisi ini, still lagi kita boleh menerima signal daripada slag tersebut. Samalah dia pada posisi ini. Tidak berlaku reflection menyebabkan signal itu hilang. That's why bila kita orbital, signal tidak hilang. Okay. Mostly signal tidak akan hilang. Okay. Ini kalau melalui kaedah investigate signal ikut dinamik. Dan yang seterusnya iaitu kita melihat kepada melalui kaedah kita lihat kepada melalui investigate signal ikut dinamik ini juga, iaitu kita melihat kepada amplitude response. Amplitude response di mana respon amplitude ini merujuk kepada kita boleh melihat kepada galaknya signal yang kita terima tu. Kalau dalam bahasa Terengganu dipanggil galaknya signal tu. Kerana apa galaknya signal itu? Kita berdasarkan teori yang kita belajar, iaitu crack ini adalah sejenis crack planar di mana bila dia crack dalam metal dia akan break. Bila dia break, dia akan meninggalkan ruang kosong di tengah dalam ni. So ruang kosong ni biasanya terdiri daripada gas, okay, yang menyebabkan berlakunya crack. Slag pula adalah merujuk kepada non-metallic inclusion. Okay, jika kita bandingkan antara dua bahan ini, slag dan crack, apa yang ada di dalam adalah merujuk kepada gas dan satu lagi merujuk kepada non-metallic inclusion. Okey, relation kepada amplitude response ini adalah berdasarkan kepada teori dipanggil sebagai acoustical impedance, Z. Z value bagi gas adalah, kalau kita tengok dalam buku training kita, dia adalah bersamaan dengan kosong. Non-metallic inclusion ini biasanya dia akan terdiri daripada inclusion bukan metallic, banyak jenis lah.
Jadi kita andaikan dia ada value, tak kira berapa value dia. Okey. Berdasarkan acoustical impedance, kalau kita melihat di sini, uh, jika kita lihat kepada galaknya signal crack itu sendiri, every peak point kelihatan agak tinggi in amplitude response. Okay, ini jika kita reverse scan terhadap defect crack yang kita jumpa. Kita akan melihat peak point setiap titik-titik point pada permukaan crack yang terbentuk itu, kita akan nampak dia bermain, amplitude dia sangat tinggi, rendah, tinggi, rendah, tinggi, rendah dia main. Okay, di mana setiap peak point mewakili respon dari setiap titik permukaan crack. And then jika signal itu ada slack, maka kalau kita melihat sini point peak amplitude signal itu dia tidak segalak kita tengok kepada crack. Kerana apa? Bila orbital amplitude signal agak tidak sehebat crack dari segi respon dia. Ini berlaku kerana apa? Berlaku kerana teori acoustic impedance terpakai di sana. Kita akan melihat kepada bahawa apabila kita scan, yakni sound bergerak daripada metal ke, kalau crack, kita andaikan sound itu bergerak daripada metal ke air. Bila metal ke air ataupun metal ke gas, disebabkan gas itu mempunyai acoustical impedance Z value bersamaan dengan kosong, maka bila kita masukkan nilai persamaan acoustic impedance di sini, kita akan dapat percentage reflected energy kepada sound yang transfer daripada metal to gas adalah adalah bersamaan dengan 100%. That means sebanyak 100% tenaga sound yang bergerak daripada metal, dan 100% juga 100% juga signal akan reflect. No transmitting sound bergerak dalam gas. Okay. Jadi sini ini merujuk kepada acoustical impedance di antara metal to air ataupun metal to gas. Ini merujuk kepada situasi berlaku apabila kita scan crack. Apabila percentage reflection tinggi, maknanya tenaga yang kita terima receive signal itu adalah tinggi. Dan bila receive signal tinggi, kita akan dapat signal respon yang agak tinggi. Okay? Kerana tenaga kita terima itu adalah besar. Jika non-metal inclusion, kita andalkan metal pergi ke non-metal. So, bila kita calculate dia punya percentage reflected energy versus percentage reflected energy, akan ada nilai di sini. Tak kira lah berapa nilai kita nak bandingkan dengan gas dengan non-metal sekarang ni. So, kita akan dapati bahawa terdapat juga sound akan reflect. So, ada juga sound akan transmitted. Berbanding dengan metal to gas, semua akan reflect berbanding transmitted. Okay. Jadi apa yang berlaku di sini, kita dapat simpulkan bahawa energy reflect more higher akan bagi respon amplitude signal pada A scan kita lebih tinggi ataupun lebih galak. That's why crack itu memberi more higher signal berbanding dengan slack. Ini berdasarkan teori acoustical impedance. Okey, kemudian yang ketiga, lastly, adalah berkenaan dengan plotting the signal. Okey, plotting the signal ini sebenarnya dia penerangan dia adalah lebih detail lagi, kerana ia adalah berdasarkan kepada bagaimana sistem plotting yang kita apply. Jadi apa yang saya nak gambarkan di sini adalah bahawa kalau berdasarkan plotting di sini ini, kita melihat kepada bagaimana base location kepada plot kita, yang pertama, dan yang kedua berdasarkan signal ataupun plot kita bagaimana. Okey, di sini kita lihat bahawa usually dalam Wellman, kalau kita lihat kepada crack dengan slack, ini usually location dia. Yang pertama sini toe crack, root crack, sidewall crack, HSZ crack. Nombor 5 ni center line crack, 6 transverse crack, dan 7 dia ada slack inclusion. Slack inclusion belah dalam biasanya dia berada pada kawasan Wellman, ataupun kadang-kadang dia duduk dekat Beaver di sini. Okey. Jadi apa-apa pun kita jika melihat kepada signal slack ini, dia adalah bentuk volumetric. So bentuk volumetric, apabila kita scan both side kepada Wellman kita akan plot pada dua lokasi berbeza di sini. So kita akan dapat 2 point
yang seperti kita tunjuk gambar aja di bawah ni. Bagaimana nak membezakannya, kita kena buat sini crack adalah planar, slat adalah volumetric line shape. Jadi kalau kita tengok sini slat inclusion, usually kalau kita plot pada both side, kita akan dapat banyak titik pada lokasi yang berbeza-beza. Contoh di sini, untuk belah kanan ni 1, 2, 3 kita scan, kita akan dapat plot 1 titik, 2 titik. Belah kiri pula kita scan, kita akan dapat 1 titik. So kalau bila kita scan lagi, kita akan dapat titik atas ni. Okey, di sekeliling ni. So bila kita nampak gambaran dia punya bentuk titik yang kita plot itu berbentuk volumetric, kita boleh anda dia adalah sebagai slat inclusion. Okey. Kalau crack, usually bila kita plot dia, kita akan nampak dah dia bentuk dia macam satu titik-titik membentuk planar. Okey, jadi itu kita andaikan dia adalah signal cracking. Jadi perkara ni sebenarnya perlu kepada latihan yang khusus dan perlu kepada kemahiran yang khusus, di mana dari segi interpretation yang saya simpulkan bahawa bagaimana kita untuk kuasai interpretation signal flow detection ni, UT flow detection, tidak ada cara lain adalah kita perlu banyak membuat latihan praktikal ataupun kita praktis banyak sampel di mana terdiri daripada berbagai defect. Di sana kita akan belajar bagaimana setiap defect kita nak characterize tu macam mana. Okey, so itu saja setakat ni perkongsian saya berkenaan dengan signal interpretation ni. Diharapkan ia bermanfaatlah untuk sahabat-sahabat kita. So sebarang persoalan ataupun komen boleh kau utarakan, kita boleh bincang berkenaan dengan perkara tersebut. Okey, sekian, terima kasih.